penyelesaian kepada petani-petani untuk hasil-hasil mereka, dan ada juga mungkin di kalangan mereka mungkin petani-petani kecil, mungkin ada yang tercicir. Apakah ada satu insentif yang disediakan pihak kerajaan kepada mereka untuk memastikan mereka terus dapat orang kata melangsungkan kehidupan mereka dan juga mungkin boleh meneruskan pertanian mereka? Tentu sekali ada yang perlu kita bantu. Di samping bantuan dari segi pemasaran, dalam masa yang sama ada yang perlu kita bantu dari segi bahan input dan sebagainya. Jadi saya beri contoh, di antara sektor dalam bidang pertanian yang terjejas teruk ialah penternakan aquaculture, sangkai ikan kolam ikan, hatchery ataupun pusat asuhan benih ikan. Ini di antara yang terjejas teruk. Khususnya kita dalam negeri Terengganu ni sebenarnya di antara negeri pengeluar utama ikan-ikan yang bernilai tinggi, iaitu kerapu hybrid dan juga siakap. Siakap dan kerapu hybrid sebelum ni pemasarannya ataupun pengguna utama ialah sektor restoran, perhotelan, dan sebahagiannya diekspor, seperti diekspor ke Taiwan dan sebagainya. Dan ikan-ikan yang bernilai tinggi macam kerapu hybrid nilainya di antara 25 hingga 30 ringgit sekilogram, siakap dalam 15 ringgit sekilogram. Kalau saya istilahkan, bukanlah ikan yang dimakan oleh masyarakat umum kita sebagai sumber hidangan seharian. Jadi bila sektor restoran, perhotelan terhenti operasi, memang terjejas teruk. Dalam masa yang sama, ikan-ikan ni perlu terus diberi makan untuk kelangsungan, supaya ikan ni tak mati. Jadi bila berlaku PKP, penternak perlu terus mengeluarkan belanja untuk kos makanan ikan. Dalam masa yang sama, ikan tak dapat dijual. Jadi dah ada penternak yang telefon saya, YB, ikan kami tak mati lagi tapi kami yang rasa nak mati. Jadi saya kata sabar dulu, jangan mati lagi. InsyaAllah kita akan fikir untuk kita bantu sebaiknya. Di negeri Terengganu ni ada seramai 577 orang penternak. Yang boleh saya bahagikan di antaranya ialah penternak ikan air payau, yang spesies siakap, kerapu hybrid, sangka. Ada penternak ikan air tawar. Ikan air tawar ni macam pating, baung, talapia, dan ada pengusaha hatchery, pusat asuhan. Yang ni yang buat benih, terutamanya di sekitar daerah Besut. Jadi kerajaan telah buat keputusan kita bantu penternak-penternak kita ni dalam bentuk bantuan makanan. Dan saya telah menjelajah ke beberapa daerah. Besut telah selesai, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Maran telah selesai. Kita bagi dalam bentuk makanan. Dalam bentuk bantuan makanan. Kalaupun dia tidak mampu menyelesaikan semua masalah, kita jangan tinggalkan semua. Jadi tak mampu selesai semua, kita selesaikan sebahagian. Dan alhamdulillah penternak-penternak kita sangat gembira. Saya dalam masa yang sama berikhtiar dengan beberapa pihak nak tengok di mana ruang-ruang pasaran yang boleh terbuka untuk ikan-ikan kita yang dikira spesies bernilai tinggi ni. Ikan-ikan biasa macam nelayan kita di jeti-jeti, ikan kembung, ikan selah, ikan selayan, ikan tongkol, yang ni tidak ada masalah. Yang ada masalah ialah ikan yang agak mahal harganya, yang biasanya pelanggannya ialah restoran ataupun hotel-hotel. Jadi yang lain-lain. Dalam masa yang sama, kita juga cuba permudahkan dari segi pergerakan. Saya telah isytiharkan berkali-kali dalam Facebook saya, dalam beberapa kenyataan, petani, penternak dan nelayan perlu terus bergerak. Dan pihak berkuasa perlu permudahkan pergerakan mereka. Kerana telah jelas ketetapan daripada MKN, rantaian pengeluaran makanan ialah sektor yang dibenarkan terus beroperasi. Apa makna rantaian? Rantaian ni maknanya apa sahaja yang berkaitan. Contohnya, Ustaz Mukhtar nak makan ayam. Ayam kita perlu beli di pasar ataupun gerai-gerai jualan bahan mentah. Maknanya pasar atau gerai jualan bahan mentah perlu dibenarkan beroperasi. Ayam nak dihantar ke pasar memerlukan pengangkutan. Pengangkutan perlu dibenarkan beroperasi. Ayam ni ambil daripada mana? Ambil daripada
penternak. Okey, penternak perlu dibenarkan beroperasi. Dia benarkan beroperasi sehingga penternak nak pergi daripada rumah dia ke ladang dia mesti dibenarkan. Okey, ayam perlukan makanan. Maka kilang yang mengeluarkan makanan ayam mesti beroperasi. Okey. Pemborong ambil daripada kilang bawa ke tempat kedai jualan makanan ternakan. Kedai jualan makanan ternakan perlu dibenarkan beroperasi. Ini contoh mudah yang kita sebutkan apa yang dimaksudkan dengan rantaian bekalan makanan. Maknanya daripada awal sehinggalah sampai kepada yang terakhir dinikmati oleh pengguna perlu dibenarkan beroperasi. Dan kita bekerja keras untuk nak menyelesaikan isu ni bersama dengan PBT, bersama dengan PDRN, dengan pengeluaran surat-surat pengesahan dan sebagainya, supaya petani kita tidak rasa terhalang, dan mereka boleh terus bergerak. Tadi kita dah mesyuarat, bincang beberapa hal bab bencana dalam tempoh PKP ni, insya-Allah untuk penternak ayam dan juga untuk penternak ruminan lembu, kambing, juga kita akan tengok apa bentuk bantuan terutamanya dari segi input makanan yang boleh kita bagi kepada mereka. Jadi di samping kita bantu dari segi pemasaran, dalam masa yang sama masalah-masalah mereka di peringkat bawah juga kita cuba tangani. Kalaupun tidak ke semua, kita jangan tinggalkan kesemuanya. InsyaAllah. Baik, itu penjelasan yang boleh kita dapatkan pada hari ini. Apapun yang paling penting, sesiapa yang ingin berhajat untuk mengajukan persoalan ataupun memberi beberapa cadangan yang baik